Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk latihankan diri 2.10 nombor 2 ya. Kamu lihat nombor 2 ni, raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y sama dengan X, bracket X tolak 2 kuasa 3. Cari ungkapan bagi dy dx. Okey, untuk cari ungkapan dy dx, kita ambil persamaan tadi. Okey, Y sama dengan X tolak 2 kuasa 3. Jadi untuk A, cari ungkapan bagi dy dx. Jadinya kamu tahu ini adalah pertua hasil darab. Jadi Y sama dengan U darab V ya. Jadi U nya apa? U adalah X dan V adalah X tolak 2 kuasa 3. Bezakan U, dapatlah du dx dapat 1, dan bezakan V, dv dx dapat 3, X tolak 2 kuasa 2. Beza dalam dapat 1. Okey. Kemudian barulah kita tulis dy dx. Okey, dy dx apa dia? U dv tambah V du. Jadi X 3, X tolak 2 kuasa 2 tambah V du, X tolak 2 kuasa 3 darab 1. Okey, dapatlah 3x X tolak 2 kuasa 2 tambah X tolak 2 kuasa 3. Okey, nampak ada benda yang sama di sini? Nampak tak? Jadi kita boleh keluarkan dapatlah X tolak 2 kuasa 2. Ambil kuasa terendah. 3x tambah X tolak 2. Okey. Lepas tu cuba kamu semak darab masuk dalam. Dapat jawapan atas tak? X tolak 2 kuasa 2 darab 3x dapat jawapan atas. Betul. X tolak 2 kuasa 2 darab X tolak 2 dapat X tolak 2 kuasa 3. Okey, dapat jawapan atas. Kemudian kita pemudahkan yang dalam bracket. X tolak 2 kuasa 2. 3x tambah X dapat 4x tolak 2. Okey. Kemudian bolehlah kita cari titik pegun ya. Okey. Titik pegun dy dx sama dengan 0. Okey, jadi ambil persamaan yang akhir tu. Jadi X tolak 2 kuasa 2, 4x tolak 2 sama dengan 0. Okey, jadi kamu boleh buat satu-satu, boleh sama je, sama dengan 0, atau 4x tolak 2 sama dengan 0. Dan dapatlah kuasa 2 pindah jadi punca, habis dah hapus sebab kosong kan. Jadi dapatlah X sama dengan 2, atau 4x negatif 2 pindah jadi positif 2 bagi 4, jadi dapat 1/2. Jadi X dapatlah 1/2. Okey. Dah dapat macam ni, kita perlulah mencari koordinat. Okey, apakah koordinatnya? Okey, dapatlah apabila X sama dengan 2. Koordinatnya ialah Y, X adalah 2, 2 tolak 2 kuasa 3. Kita akan dapat 0. Y sama dengan 0. Jadi dapatlah koordinat pertama adalah 2, 0. Okey ya, logik tak ada 2, 0. Nampak tak? Ini 2. Nampak? Ini ni dah 2, 0. Ini adalah 2, 0. Okey. Okey, seterusnya. X sama dengan 1/2. Dapatlah Y sama dengan 1/2. 1/2 tolak 2 kuasa 3. Okey, dapat apa ni? Dapat 1/2. 1/2 tolak 2 dapat negatif 1/2.
dapat negatif 1/2 tolak 2. Dapat negatif 3/2. Jadi kita kuasakan 3. Kuasakan 3 darab 1/2. Okey, dapat negatif 1.6875. Negatif dapat sama dengan negatif 1.6875 ataupun ianya adalah negatif 27/32. Okey, negatif 1. Okey, dapatlah koordinat ni. Kita tengok logik tak? Okey, logik P adalah 1/2. Okey, kita boleh katakan ini adalah titik Q. Jadi kita boleh kata ini adalah titik Q. Okey, ini adalah titik P. Okey, P sama dengan 1/2 negatif 27/32. Okey, jadi kita boleh katakan ini P. Logik kan kat bawah kan? 1/2 negatif 27/32. Okey, logik. Betul. Ya. Okey, seterusnya untuk A dah settle. Ni A lah jawapan A. Okey, ni jawapan A. Okey. Cari ungkapan bagi dy dx. Okey, settle. A dah siap. Lepas tu B adalah cari koordinat pun dah siap. Ni B. Ya. Ini adalah B. Okey ya. Ini adalah B. Dan ini Q dan P. Okey, siap. Q dan P dah siap. Okey. Kemudian C. Seterusnya, tentukan sifat bagi titik pegun Q menggunakan kaedah lakaran tangent. Okey. Jadi kita tengok titik pegun Q. Okey ya. Jadi kita pergi terus titik pegun Q sebab dia tak suruh cari P, ya. Dia suruh cari titik pegun Q. Jadi mana titik Q? Titik Q adalah 20, ya. Titik Q adalah 20. Jadi kita ambil lah untuk melihat titik pegun ni, kita kena gunakan apa? dy dx ke dy dx tu. Okey, kita ingat balik ya. Dy dx kita nak tahu bentuk kecerunan dia, ya. Jadi kalau dy dx titik pegun dy dx sama dengan kosong. Jadi kita tahu titik pegun ni adalah berbentuk macam ni. Ni titik pegun, betul-betul ke atas titik pegun. Tapi kalau dy dx lebih kecil, dapat nilai negatif, kita tahu ini adalah kecerunan apa? Kecerunan negatif. Kecerunan negatif mana? Ni kecerunan ini adalah dy dx sama dengan kosong. Kalau kecerunan negatif dy dx lebih kecil daripada kosong, dapat nilai negatif. Dan kalau positif, ia bermaksud dy dx lebih besar daripada kosong. Ini untuk bentuk masam. Tapi kalau bentuk senyum, kita akan cari ini adalah dy dx sama dengan kosong. Kemudian ni kecerunan apa? Positif. Dy dx lebih besar pada kosong, dan ini
Angkat tangan kiri, dapat dy dx lebih kecil daripada kosong. Angkat tangan kiri, nampak? Hala tangan kanan kiri tu kecurunan negatif. Okey. Jadinya untuk membentuk lengkuk, kita kena guna dy dx. Kemudian untuk d2y dx, d kuasa 2y per dx kuasa 2 untuk tahu nilai minimum maksimum. Jadi kita kena semak maksimum minimum. Kalau kamu dapat, kalau dia ada nilai kalau d2y dx2 ni lebih besar pada kosong, automatik kita tahu ianya adalah senyum. Automatik kita tahu ia titik minimum. Titik minimum. Kalau kamu dapat nilai d2y dx2 lebih kecil kosong, ianya automatik tahu nilai maksimum. Titik maksimum. Manakala kalau kamu dapat d2y dx2 ni sama dengan kosong, kamu tahu ianya adalah lengkuk balas. Lengkuk balas. Okey? Jadi kita nak uji terhadap 2. Daripada gambar rajah kamu nampak dah bentuknya. Daripada bentuknya, apa dia lengkuk balas? Nanti kita tengok uji. Betul tak ianya adalah lengkuk balas? Ya, kita ambil titik apa tadi? Titik Q. Titik Q Kita ambil titik Q. Mana titik Q? Titik Q adalah nilai 2. Kita dapat d2y dx tu belum. Jadi kita kena buat dulu ya. Okey, kita kena buat d2y dx2 akan dapat, okey, apakah nilai? Okey, apa nilai dia? Okey, u apa? U adalah x tolak 2 kuasa 2. Okey, v apa? V adalah 4 x tolak 2. Okey. Jadinya u du dx. Du dx dapat 2x tolak 2. 2 tolak 1 habis, tinggal 1. Beza dalam 1 juga. Okey, lepas tu dv dx sama dengan beza 4x tolak 2. 2 lah terhapus dan tinggal 4. Okey, dapatlah d2y dx2 sama dengan u dv. U dv 4x tolak 2 kuasa 2 tambah v du. 4x tolak 2 dan bracket 2x tolak 2. Okey. Ada yang sama. Nampak tak ini sama? Kita faktor keluar. X tolak 2. Jadi kita akan dapat 4x tolak 2 dan tambah 4x tolak 2 kuasa 2. Okey. Kemudian kita pemudahkan yang dalam x tolak 2. Dalam ni dapat 4x tolak 8 tambah 4 2 8x tolak 4. Okey. Dapat berapa? Dapatlah x tolak 2 dan dapat 12x tolak 12. Okey. Jadi kita uji pada x sama dengan 2. Okey, sebab dia nak titik Q kan. Okey, kita uji. Jadinya apakah dapat apa? Kalau d2y dx tu lebih besar, kecerunan apa? Lebih besar adalah senyum titik minimum. Kalau dapat lebih kecil kosong, masam titik maksimum. Kalau kosong, ianya adalah lengkuk balas. Jadi kita uji ya, bila masukkan x sama dengan 2. Okey, masuk dalam d2y dx2 ni. Okey, masukkan 2. 2 tolak 2. 12. 2 tolak 12. Awak nampak tak 2 tolak 2? Confirm lah kosong kan? Dapat kosong. Jadi kita tahu bila kosong ni lengkuk balas.
Okey, bila tahu dah lengkuk balas, kita kena buat cari bentuk dia. Jadi untuk tahu bentuk dia, kita guna dy dx, ya. Jadi kamu kena ingat dy dx itu kecerunan. Bila titik pegun nilai dapat kosong, ianya adalah betul-betul kat puncak. Kalau dapat dy dx lebih besar daripada kosong, masuk kecerunan positif. Kalau lebih kecil daripada kosong, kecerunan negatif. Jadinya kamu kena guna dy dx. Okey. Jadi ambil nilai x. Apa nilai x tadi? X adalah 2. Jadi kalau x 2 sini, x berapa? Ini kamu mungkin ambil 2.1. Ini adalah x sama dengan 1.9. Okey, kita gunakan dy dx. Dy dx. Okey, jadi kita ambillah dy dx. Mana dy dx yang tadi? Mana dy dx? Bukan dy dx tu, ya. Dy dx. Okey. Dapat x tolak 2 kuasa 2. X tolak 2. Okay, tengok ya. X tolak 2 kuasa 2 dengan X tolak 2 kuasa 2, 4x tolak 2. 4x tolak 2. Ini adalah apa? Ini adalah dy dx. Dy dx. Okey. Jadinya kita masukkan nilai 1.9 ke dalam dy dx ni. Kita nak tahu bentuk je. Kita tahu dah kalau dy dx masuk 2 tadi dapat apa? Dapat kosong kan? Okey, kita tengok ya. Dy dx masukkan 2. 2. Kita tahu lah kalau dapat kosong, dia akan jadi lurus. 2 tolak 2 automatiklah kosong. 4 2 tolak 2 automatiklah 2 tolak 2 habislah kosong lah. Jadi ini adalah kosong. Jadi kalau kosong, bagaimana bentuk dia? Bentuknya adalah garis lurus, straight macam tu. Atas garis straight itu adalah bentuk dy dx apabila kosong. Kecerunan apabila kosong. Kecerunan kosong adalah garis lurus. Kemudian kita nak cari apabila 1.9. Jadi dy dx apabila 1.9. Jadi 1.9 tolak 2 kuasa 2. 4 1.9 tolak 2. Okey, guna kalkulator. 1.9 tolak 2. Okey. Kemudian sama dengan kuasa 2. Dapat 0.01. 0.01 bracket. Kemudian 4 darab 1.9 tolak 2. 5.6 darab dengan 5.6. Jadi 5.6 darab 0.01. Dapatlah 0.056. Apa ni? Positif ke negatif? Kamu nampak tak dy dx ni lebih besar daripada kosong. Jadi positif. Positif bentuk macam mana? Angkat tangan kanan. Okey, angkat tangan kanan. Jadi kita dapat 0.056. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan bentuk macam mana? Macam ini. Okey. Lepas tu kita cari nilai yang berikutnya 2.1. Jadi dy dx sama dengan 2.1 tolak 2 kuasa 2. 4 2.1 tolak 2. Okey, guna kalkulator. 2.1 tolak 2 kuasa 2. 0.01. Kemudian 4 darab 2.1 tolak 2. Tolak 2 darab 0.01 dapat 0.064.
4 darab 2.1 tolak 2. Ini adalah 6.4. Okey, jadi ini apa? dy dx ni lebih besar daripada kosong kan? Jadi ianya adalah dy dx lebih besar daripada kosong dan ianya adalah positif. Positif, kecerunan positif. Kena ingat kecerunan positif. Kalau positif angkat tangan kanan, jadi angkat tangan kanan. Jadi bentuknya macam mana? Bentuknya seperti ini. Okey, nampak tak? Nampak tak? Positif, straight, naik ke atas. Inilah bentuknya. Okey? Inilah bentuknya. Okey, boleh faham? Ya? Okey, soalan C ni kan. Ada apa-apa lagi tak? Tengok lagi. Apa dia? Dia kata seterusnya tentukan sifat bagi titik pegang Q menggunakan kaedah lakaran tangent. Ini lakaran tangent. Jadi, apakah sifat bagi titik pegang Q ni? Apa dia? Okey, jadinya kita boleh katakan untuk C ni, kita katakan Q ialah titik lengkuk balas. Okey? Harap faham ya. Okey, terima kasih. Itu sahaja.